والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير. وبعد، قال المصنف الشارح رحمهما الله تعالى: ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين أي دين الإسلام النصيحة. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din. Ad-din sini maknanya dinul Islam. Tamam? Jadi alif lam pada ad-din adalah lil ahd dengan makna dinul Islam. Ataupun ala hazfil mudhaf. Ini dinul Islam, digantikan al-Islam tadi pada alif lam pada din. An-nasihatu wa hiya kalimatun jami'atun. Nasihah adalah kalimah jami'ah. Yani kalimah yang lengkap, merangkumi keseluruhan maksud. Maknaha, apa makna nasihah? Hiyazatul hadzi lil mansuh. Maknanya seorang perhatian yang diberikan kepada al-mansuh, yakni yang diberikan nasihat. Jelas kan? Suara jelas. Hinamuddin. Perlahan. Baik. Wal kalamu ala hazfil mudhaf. Wal kalamu ala hazfi mudhafin. Jadi kalam di sini ala hazfi mudhaf ay imaduddin wa mu'zamuh an-nasihatu. Jadi di sini katanya ada hazaf mudhaf, yakni imaduddin wa mu'zamuhu an-nasihah. Bila sebut ad-dinun nasihatu, maknanya imaduddin wa mu'zamuhu, tiang agama dan yang paling agung dalam agama ini apa dia? An-nasihah. Wa qila, kata sebagian ulama, la hazfa, tidak ada hazaf. Balid-din mahsurun fiha. Bahkan agama itu tergabung di dalamnya, keseluruhannya adalah nasihat. Lianna min jumlatiha al-imanu billahi wa rasulihi wa ta'atihima. Karena di antara jumlah nasihat, lianna min jumlatiha, kembali kepada nasihat, al-imana billahi. Lianna min jumlatiha al-imana. Imana jadi khabar kepada lianna tadi. Isim kepada lianna. Lianna min jumlatiha al-imana billahi wa rasulihi wa ta'atihima. Tamam? Jadi kerana di antara jumlah iman adalah beriman kepada Allah, jumlah nasihah adalah beriman kepada Allah dan Rasul dan mentaati Allah dan Rasul, wal amala bima qalahu, dan beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Walaysa wara'a dhalika min ad-din syai'un. Tidak ada dalam di sebalik agama daripada melainkan perkara ini, yaitu iman kepada Allah dan beramal dengan apa yang disuruh. Fahiya jami'atun lahu. Maka dia dikira sebagai merangkumi seluruhnya. Ini seluruh agama. Wa qad qila laysa fi kalamil arabi ajma'u li khairai dunya wal akhirah min kalimatin nasihati wa kalimatil falah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada di dekat dalam kalam Arab yang paling jami', yang paling mengumpulkan kepada kedua-dua kebaikan dunia dan akhirat. Khairai dunia wal akhirah
daripada kalimah nasihah dengan kalimah al-falah. Jadi kalimah nasihah dengan kalimah falah, ini kejayaan dan nasihat ni adalah kalimah yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Qulna dalam hadis. Qulna yakni ma'syarus sami'in. Siapa yang kata tadi? Ma'syarus sami'in. Liman ay hiya liman. Maka ditanya liman maksudnya apa dia? Ay hiya liman. Ini nasihat tadi kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillahi bimakna al-imanu bihi. Lillah dengan makna beriman kepada Allah. Wa nafyus syariki anhu. Dan menafikan syirik daripada Allah. Wal ikhlasu lah. Wal qiyamu bi ta'atih. Ikhlas kepada Allah dan juga qiyam bi ta'atihi, mendirikan ketaatan kepada Allah. Wajtinabu ma'siyatih, dan menjauhkan, minta maaf, no? silap baca ni. Bimakna al-imani bihi. Imani jadi mudhafu ilaih kepada makna. Bimakna al-imani bihi wa nafi asy-syariki anhu wal ikhlasi lahu wal qiyami bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi wa muwalati man ata'ahu wa mu'adati man asahu. Faham? Jadi menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah, muwalati man ata'ahu, iaitu bersama dengan orang ataupun mengangkat orang yang mentaati Allah, dan bermusuh dengan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manin nasihu lillah. Siapa yang dikira sebagai orang yang menasihati kerana Allah. Wa ruwiya anna al-hawariyin qalu li Isa salawatullahi wa salamuhu alaih manin nasihu lillah. Hawariyun ini gelar kepada orang yang bersahabat dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Digelar Hawariyun. Sebagian ulama kata bukan hanya khusus kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Kepada mana-mana Nabi yang menjadi peneman kepada mereka dan bersahabat dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam digelar Hawariyun. Kecuali para sahabat Nabi SAW digelar as-sahabah. Para sahabat Nabi digelar sahabah, manakala para sahabat di kalangan anbiya yang terdahulu disebut al-Hawariyun. Jadi annal hawariyin, jadi dibaca hawariyin kerana dia khabar isim kepada anna. Mansub wa alamatu nasbihi, apa dia Hafiz? Wa alamatu nasbihi al-ya. Li'annahu jamak muzakkar salim. Qala alladhi yuqaddimu haqqallaha ala haqqil khalq. Ditanya kepada Sayyidina Isa alaihi salam, siapa yang menasihati kerana Allah ni? Iaitu orang yang mendahulukan hak Allah ke atas hak hambanya. Ala haqqil khalq. Wa in arada alaihi amran, atau wa in urida alaihi amran, wa in urida alaihi amran. Ini kalau dipajangkan, diperlihatkan, dipilih kepadanya, diberi pilih kepadanya dua perkara. Ahaduhuma lillah wal akharu lid-dunya. Satu dunia, satu kerana Allah. Bada'a bihaqqillahi ta'ala. Maka dia akan memulakan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini an-nasih lillahi Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat di sini bukan dengan masih cakap saja. Nasihat dengan makna amal. Bukan nasihat dengan makna kita menasihati orang saja. Pergi jumpa orang bagi nasihat. Tak. Al-ikhlas wal nasihah aidan. Ikhlas juga nasihat. Jadi kalau diberi salah kesilapan yang kalau kita sebut hanya nasihat dengan makna mengucapkan dengan ucapan.
yang baik kepada orang yang kita nasihati, tak semestinya. Pada diri kita sendiri pun dikira sebagai menasihati juga sebenarnya. Tamam? Ai kama hukiya anna thalathata ikhwatin kanu yaghzuna. Ada 3 orang saudara, mereka ini berperang di jalan Allah. Fa asarahumur Rum. Dan mereka ditangkap oleh Rom. Kaum Rom tangkap mereka. Wa qala lahum al-malik, qala lahumul maliku. Jadi raja kata kepada mereka bertiga, inni aj'alu fikum al-mulka wa uzawwijukum banati wa tadkhuluna fi dinin nasraniyah. Nak dak aku jadikan kamu raja dan aku kahwinkan kalian dengan anak-anakku perempuan yang cantik-cantik dan memasukkan, dan tapi dengan syarat kamu mesti masuk ke dalam agama Nasraniyah. Syarat dia yang tu je. Kamu nak jadi raja dan kemudian dikahwinkan dengan anak-anakku perempuan, puteri-puteri raja ni, dan kemudian tapi dengan syarat masuk Nasrani, masuk agama Kristian. Fa'abau, ketiga-tiganya menolak. Fa'amara bi thalathi qudurin fasubba fiha az-zait. Maka diarahkan, dibawa pada ketika tersebut 3 qudur, maksud macam apa ni, kuali besar, yang diletakkan di dalamnya dengan zait, dengan minyak. Thumma awqada tahtaha, yang dipasangkan api. Wa aradahum 'alaiha thalathata ayyamin wa huwa yad'uuhum ila an-nasraniyah faya'baun. Tamam. Jadi bila mana dipasang api tadi, bayangkan api pasang 3 hari 3 malam. Panah ni, ya Allah. Kemudian tiap-tiap 3 hari itu masih lagi diberikan tawaran. Kalau kamu masuk Nasrani, kamu akan dapat apa yang aku dah bagi. Bagi apa ni, tawaran tu. Kamu jadi raja dan kamu boleh kahwin dengan anak-anak aku. Mungkin 3 orang ni bukan orang biasa lah ni. Ni orang yang maksudnya ada kedudukan, bukan lelaki-lelaki orang lah. Kalau tidak, apa dia nak, mungkin segak, handsome. 3 adik-beradik ni. Kemudian dia dah tolak juga, faya'baun faulqiya al-akbar. Faulqiya al-akbar. Minta maaf. Maka dilemparkan yang paling besar ke dalam apa ni, khudur tadi ni, qidr ataupun mangkuk lah dah. Apa dia? Kuali besar tadi. Thumma al-awsatu, kemudian yang tengah, iaitu adik yang tengah. Thumma udniya al-asghar faja'ala yaftinuhu an dinihi faya'ba. Tamam? Faqama ilaihi iljun. Faqala ayyuha al-malik ana aftinuhu an dini. Tamam? Jadi bila mana didekatkan dengan yang paling kecil, faja'ala yaftinuhu an dinihi faya'ba. Nak diuji lagi ni. Dah abang dah mati dah. Masuk dalam qidr. Dibakar tu, digoreng. Yang abang yang kedua pun digoreng. Masuk yang ketiga. Maka dia nak cuba lagi. Dan kemudian dia tolak. Faqama ilaihi iljun. Ilj maksudnya rajul qawiyud dakh. Maksudnya ada orang besar. Badan dia tegak. Dia kata kepada raja, ayyuhal malik, ana aftinuhu an dini. Saya nak cuba agama dia. Saya nak uji agama dia ni. Macam mana? Qala bimadha, dengan apa? Kata raja. Qala, kata Ilj. Kata lelaki yang gagah ni, dia kata, qad alimtu anna al-araba asra'u syai'in ila nisa. Kamu kena tahu, kata, aku tahu bahawa orang Arab ni paling cepat pengaruh tergoda dengan perempuan. Walaysa fir Rum ajmal min binti. Dan qala. Qala siapa ni? Qala raja ni. Raja yang kata. Qal alimtu anna al-araba asra' syai'in ila an-nisa. Walaysa fir Rum ajmala min binti.
Tidak ada di Rom ni yang paling cantik daripada anak perempuanku. Fadfa'hu ilayya hatta ukhalliyahu ma'aha. Nah, jadi bawa yang paling kecil ni, yang muda ni pada aku, dan kemudian aku akan biar dia duduk dengan anak perempuanku dalam satu bilik. Fa innaha sataftinuhu. Nah, anak perempuanku nanti akan menggodanya dan akan merosakkannya. Fadafa'ahu ilaihi wa daraba lahu ajalan 40 yawman. فجاء به فأدخله مع ابنته في محل وأخبرها بالأمر. Jadi bila mana dafa'aha ilaihi fadaraba lahu ajalan 40 yawm, 40 hari dibagi peluang pada dia. Nah, nanti akan dibawa balik kepada raja, maka dibawa masuk dalam bilik, duduk dengan puteri raja 40 hari. Puteri raja ni paling cantik ni. فأقام عندها صائم النهار. Nah, فأقام يعني هو فأقام عندها صائم النهار قائم الليل حتى مضى أكثر الأجل. Siang puasa, malam solat malam, sehinggalah berlalu akthar al-ajal, maksudnya masa yang telah ditetapkan tadi. Maksudnya hampir tamat dah 40 hari. Faqala al-'ilju libnatihi. Nah. Jadi Ilj ni raja tu lah. No? Raja ni badan dia besar, tegak. Ni bukan ada orang lain main goda dia ni. Tak, maksudnya saya silap tadi ni. Nah. Ataupun disebut faqama ilaihi Ilj faqala ayyuhal malik. Nah. Kemudian faqala Ilj libnatihi. Mana satu ni? Siapa dia raja ni? Nah. Dalam kita ni faqama ilaihi Ilj, yang disebut, kata aku nak cuba ayyuhal malik, ana aftinuhu. Qala bimadha? Qala qad alimtu anna al-araba wa laysa fi ar-rum ajmal min binti. Ayuh, di sini tamam. Barulah cerita ni. Bukan anak raja, anak orang yang gagah ni. Jadi ada orang gagah, seorang pegawai raja, dia ni badan dia tegak, mungkin general lah. Jadi dia kata, aku ada anak perempuan yang paling cantik. Dalam Rom ni tak ada yang paling cantik melainkan anak aku. Maksudnya bukan puteri raja ni, anak aku, anak Ilj tadi. Maka akhirnya dia bawa balik rumah dia lah, 40 hari tadi. Cukup 40 hari, qala al-Ilj, ni baru cerita ni balik. Maka yang general ni ataupun orang yang besar ni kata kepada anak perempuan dia, ma sana'ti, kamu buat apa? Qalat hadha rajulun faqad faqada akhawayhi fi hadhihi al-baldah. Maksudnya kata perempuan ni, anak perempuan kepada ni Ilj tadi ni, dia kata hadha rajul faqada akhawayhi fi hadhihi al-baldati. Lelaki ini hilang keluarganya, hilang dua adik-beradiknya di negeri kita ni. Wa rubbama ay yakuna imtina'uhu bisababi ru'yati atharihima. Kemungkinan dia terkesan dengan kehilangan dua orang tadi menyebabkan dia terhalang daripada untuk nak buat benda yang kamu suruh ni. Mana tahu ni mungkin ujian. Fastazidil ajala al-ajalu, minta maaf. Fastazidil ajala minal malik. Jadi minta tambah lagi tempohnya. Wanqulni ma'ahu ila ghairi hadhihi al-baldah. Pindahkan aku daripada negeri ini. Bawa aku dengan dia pergi ke negeri lain. Jangan duduk di negeri ini. Kerana negeri ini masih ada lagi nostalgia dia dengan keluarga dia. Abang dengan adik dia. Abang dia yang sulung dengan abang nombor 2. Yang kena bunuh dalam negeri ini. Mungkin tu menyebabkan dia jadi hilang nafsu. Jadi kena bawa aku keluar daripada negeri ini. Biar aku pergi duduk di negeri lain dengan dia. Dan kemudian tambahkan lagi tempohnya. Fa fa'ala ma amarathu bihi wa akhrajahuma ila qaryatin. Maka dikeluarkan. Ayah dia ikut apa yang anak dia cadang, dikeluarkan ke satu kampung yang lain. Fa makatha ayyaman kama kana sa'imun nahar qa'imul lail atau sa'iman nahar qa'imal lail hatta qaruba intiha'il ajal.
Kemudian mereka duduklah di kampung tadi beberapa hari. Siang tetap juga macam tu juga. Puasa siang hari, malam, solat malam. Sampailah dekat dah nak habis tempohnya. Faqalat lahul bintu, ya hadha, inni araka tuqaddisu rabban azima. Ya. Wahai fulan, sungguhnya aku melihat kamu ini sangat mengagungkan Tuhan yang Maha Agung. Wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinika. Kalau begitu aku pun nak masuk juga agamamu. Wa taraktu dina abai. Dan aku tinggalkan agama bapa aku dan datuk-datuk nenek moyangku. Faqala laha fa kaifa al-hilatu fil harab. Nah, bagaimana nak lari? Nah, kalau apa ni, laki ni tanya macam mana kita nak lari daripada ni? Faja'at lahu bima yarkaban, bima yarkabanihi. Jadi bawa mai dengan apa yang depa boleh nak naik kenderaan. Faja'ala yasirani bil lail, menyebabkan mereka berjalan pada waktu malam. Wa yakmunani bin nahar, dan bersembunyi pada waktu siang. Fa bainama huma yasirani lailatan idh sami'a waqa'a qailin. Sedang mereka berjalan pada satu malam ni, tiba-tiba terdengar bunyi tapak kuda. Fa idza huwa bi akhawayhi wa ma'ahuma malaikatun. Tiba-tiba nampak keluar abang dia yang meninggal dah tu, yang dah dibunuh, datang bersama dengan para malaikat. Fasallama alaihima wa sa'alahuma an halihima, dan ditanya kepada mereka berdua tentang keadaan mereka. Keadaan ni lah adiknya tadi dengan perempuan tadi, dan ditanya macam mana hal mereka. Faqala ma kanat illa as-saqtah allati ra'aitaha. Nah, minta maaf. Ini bukan dia tanya tentang keluarga tadi. Fasallama alaihima. Siapa yang bagi salam? La. Sallama alaihima. Adik lah. Adik bagi salam kepada abang dengan abang dua orang tu lah. Nah, wa sa'alahuma an halihima. Dan kemudian sa'alahuma an halihima. Dan mereka berdua pula bertanya tentang hal keadaan mereka berdua tadi. Cuma sini ada sikit iskal ni. Sa'alahuma an halihima. Mungkin yang bertanya pula abang dua orang tadi, tanya pula hal keadaan adik dia pula. Atau abang, adik dengan si perempuan tanya tentang hal kedua orang abang ni. Apa kena jadi macam mana dengan kamu dan sebagainya. Faqala, maka kata dua orang ni, ma kanat illa as-saqtatu allati ra'aitaha. Tamam? Tidaklah kamu lihat kami pada hari tersebut yang jatuh tadi ni ke dalam air ataupun ke dalam minyak yang panah tadi, melainkan satu jatuhan tu saja. Kamu nampak kami dilempar dalam air, dalam minyak panah. Sekali tu je kamu nampak. Hatta kharajna ila al-firdaus. Kami masuk mati masuk syurga tu. Orang nampak kena panggang, kena panggang, kena goreng. Tapi kami masuk ke dalam syurga Allah. Wa inna Allaha arsalana ilaika. Tamam? Wa inna Allaha arsalana ilaik. Atau arsalna ilaik. Arsalna. Naam. Arsalana ini akan jadi jadi kalau kata arsalana kalau di arsalna dia akan jadi mana satu? Arsalna. Wa inna Allah arsalna ilaik. Allah Ta'ala mengutuskan kami kepada kamu. Jadi na jadi maf'ul. Betul? Baik. Arsalna jadi fa'il. Kalau arsalana baru jadi maf'ul. Wa inna Allah arsalana ilaika. Naam, arsalana. Wa inna Allah arsalana ilaika.
Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan kami kepada kamu. Linashhada tazawwujaka bihadhil fatah. Untuk disaksikan perkahwinanmu dengan perempuan ini. Fazawwajuhu iyyaha wa raja'u. Dan dikahwinkan mereka pada hari tersebut, malam tu, dan mereka semua kembali kepada Allah. Wa dhahaba huwa ila biladi Syam fa aqama biha. Tamam? Maka mereka kembali ke Syam dan tinggal di sana. Ini cerita ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Uyunul Hikayat wa awradaha as-Suyuti fi Syarh as-Sudur wa qala al-Imam as-Suyuti radhiyallahu anhu fi khitam al-qissah wa kana mashhurain bidzalik ma'rufain bisyam fi zaman al-awwal wa qad qala fihima ba'd asy-syu'ara abyatan minha sayu'ti as-sadiqina bi fadli sidqin najatan fil hayati wa fil mamati. Imam Suyuti kata mereka ma'ruf, dua orang ni, laki perempuan ni ma'ruf, terkenal. Pada zaman awal, kerana disebutkan sebahagian syu'ara menyebut sayu'ti as-sadiqina bi fadli sidqin. Orang-orang yang benar akan diberikan dengan kelebihan kebenaran mereka, najatan fil hayati wa fil mamati. Kejayaan di dalam kehidupan dan juga setelah mati. Diberikan kejayaan kepada mereka. Laki ini kerana benarnya iman dia, maka dia diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, kahwin terus dengan perempuan yang paling cantik di Rom pada ketika tersebut, jadi isteri dia. Tamam? Wali kitabihi, ay al-Qur'ani, bima'na al-imani bihi, wal-amali bima fihi, wa ta'zimihi wa ikramihi, fayahrumu maddu ar-rajuli ila al-mushafi in lam yakun murtafi'an, wa yusannu ja'luhu ala kursi, wal qiyamu lahu wa taqbiluhu wa tatibuhu. Jadi yang kedua, lillahi wa li kitabihi. Kan ad-dinun nasihah. Yang pertama lillah. Ini cerita pasal lillah tadi. Ini orang-orang yang menjaga diri mereka daripada maksiat, melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya apa dia? Nasihah lillah. Jadi kan kita bagi tahu nasihat lillah bukan hanya mesti bercakap ke orang, saya nasihati kamu, saya nasihati kamu. Diri sendiri tak buat pun. Tak. Nasihat di sini dengan makna mengikuti perintah Allah Ta'ala, menjauhkan larangan Allah Ta'ala, ikhlas dengan apa yang dilakukan, dan kemudian beriman kepada Allah, menafikan syirik daripada Allah, bermusuh dengan musuhnya Allah, berteman dengan kasihnya Allah. Ini maksud an-nasihah lillah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kisah nasihah lillahi ta'ala. Tamam? Kemudian wali kitabihi. Apa makna nasihat li kitabihi? Ayat Al-Quran. Bima'na al-imani bihi wal-amali bima fihi. Beriman dengan Quran dan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu makna an-nasihatu li kitabihi. Dan menta'zimkan Al-Quran, memuliakan Quran, dan wa ikramihi, sama makna. Mengagungkan dan memuliakan Quran. Dan diharamkan maddu ar-rijli ilal mushaf. Maddu ar-rijli maksudnya kita melunjurkan kaki ke arah mushaf. Illam yakun murtafi'an. Kalau Quran tidak berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau Quran di tempat yang tinggi, contohnya Quran atas meja, kita duduk, kaki kita menunjur ke arah meja. Quran di atas meja tadi. Boleh ke tidak? Dalam pandangan ni, boleh, tidak ada masalah. Kerana Quran bukan berada berbetulan dengan kaki kita. Kerana dia duduk di atas. Boleh? Wa yusannu ja'luhu ala kursi. Dan disunatkan Quran diletakkan di atas tempat tinggi. Ja'luhu ala kursi itu tadi bukan makna kursi ini, tak Quran atas kursi. Kursi maksudnya tempat yang tinggi. Tempat yang khas untuk Quran. Wal qiyamu lahu, dan berdiri ketika mana Quran dibawa. Ini disebut oleh Al-Imam Jurdani sebagai sunnah. Kita berdiri ketika Quran diberikan kepada kita. Sebab itu antara sunnah menerima Quran adalah dengan berdiri. Contoh orang bagi Quran kat kita. Kita tengah duduk, ni orang bagi Quran. Sunat berdiri untuk ambil Quran tadi. Kenapa? Kerana ni termasuk adab kita dengan Al-Quran Al-Karim. Tamam? Yang ketiga, taqbiluhu wa tatyibuh. Mencium Al-Quran dan mewangikan Al-Quran. Lepas tu kita bila baca Quran, habis baca, kita cium Quran. Tak. Ini sunnah.
dan kemudian tatyibuhu, mewangikan Al-Quran Al-Karim. Hukiya an ba'dihim, dihikayatkan daripada sebahagian ulama, annahu ra'a waraqatan fil ardi. Sebahagian wali Allah Subhanahu wa taala melihat ada ketah cebisan kertas di atas tanah. Fa akhadhaha wa wajada fiha al-basmalata wa syai'an min al-Quran. Dia tengok-tengok kertas tadi, rupanya ada bismillah dan Quran. Fa qabbalaha wa tayyabaha. Dia pun angkat cium Quran. Kembali kepada apa? Waraqah. Qabbalaha, ini qabbala al-waraqah, wa tayyabaha tayyaba al-waraqah. Diciumkan kertas tadi. Fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala fi tilka al-lailati wa huwa yaqulu lah. Kemudian dia melihat Tuhannya pada malam tersebut, di dalam mimpi. Wa huwa yaqulu lah, dan Allah berkata kepadanya, kama tayyabta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Tamam. Seperti mana kamu mewangikan, dia cium dan dia mewangikan pula. Tayyabah, maksudnya letak minyak wangi atas tu, punya memuliakan. Seperti mana kamu mewangikan nama kami di dunia, kata Allah, maka kami mewangikan namamu di dunia dan akhirat. Fasara ba'da dzalika minal awliya'i. Setelah itu dia menjadi salah seorang di kalangan walinya Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam risalah fi sababi taubati Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullahu taala. Sebutkan tentang kisah taubatnya Bishr Al-Hafi. Wa qala qablahu wa man 'arafa isma rabbih nasiya isma nafsihi. Siapa yang ingat nama Tuhannya, dia lupa namanya sendiri. Wa tana'ama bi ruhi unsihi qabla wusulihi dar qudsihi. Wa samat rutbatuhu wa 'alat fid darain manzilatuhu. Faman ajalla qadar Allah ajalla Allahu qadrah. Sesiapa yang mengagungkan kedudukan Allah, maka Allah mengagungkan kedudukannya. Dia katakan ni antara sebab Sayyidina Bishrul Hafi diberikan Allah Ta'ala dengan karamah, antaranya keluar peluh beliau wangi. Kerana beliau pernah makan cebisan tulisan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, dimakan dan kemudian keluar peluh daripada badannya wangi. Kerana memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia lakukan tadi dengan ikhlas. Kita dengar cerita tu, kita tulis kerak bismillah, tulis bismillah pun telan makan. Yang ini tak sama dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan yang kedua, tak sama dengan apa yang kita tulis dengan pen kita, dengan apa yang ditulis dengan pen pada zaman dulu. Tak sama. Dulu dakwatnya kalau kena ayak dia akan hancur. Tamam. Dan kebiasaannya para awliya Allah Ta'ala ni, bila mereka jumpa kertas macam tu, bukan mereka tulis lipat-lipat-lipat, telan. Perbasuh dulu. Dihilangkan dulu dia punya dakwat tadi. Kemudian diminum dakwat tersebut. Kerana dalam tu ada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? Tulisan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berkenaan dengan tulisan yang ada dengan retah dan sebagainya. Kalau retah kita pergi Quran contohnya. Kita nampak. Kemudian kita lipat-lipat-lipat, kita kunyah dan makan. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Haram kenapa? Kerana tulisannya masih tidak hilang. Dan kemudian belaga pula kena dengan ayat liak kita. Dan kemudian masuk pula ke tempat yang dalam perut kita yang ada najis. Maka hukumnya haram. Tamam? Tak sama dengan hukum tulisan Quran dengan pada zaman dulu, dan kemudian yang ditulis di atas pinggan dengan dakwat, dengan pencelup ke, dengan za'faran ke, dengan minyak zaitun ke. Yang tu lain. Kerana bila dituang air, maka dia akan jadi hancur. Ini dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masalah Quran yang ditulis atas kek contohnya. Dan sebahagian ulama tidak bersetuju kerana masih lagi kekal tulisannya. Beza dengan yang ditulis di atas pinggan, yang bila dituang maka dia akan hancur. Bukan hancur, dia akan jadi yazub fil ma'. So dia akan mula mencair dalam air. Waktu tu tak ada masalah, boleh minum.
Itu tabarrukan bil Quranil Karim, boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya ni, ambil Quran tu, tambah ada tulisan Quran ni, dikerak, kemudian dilipat-lipat, dikunyah, makan. Ini hukumnya haram. Haram kenapa? Karena dikira bermain-main dengan Quran dan kemudian menghina Al-Quranul Karim pada ketika tersebut. Kemudian nak ambil tabarruk dengan Quran, tak ambil tabarruk tu. Karena kamu dah menghina Quran dengan tulisan Quran tadi terkena dengan air liur, kemudian masuk pula ke dalam perut kita yang ada najis. Jadi tidak dibenarkan. Kalau nak buat, tulis atas pinggan. Ayat-ayat yang berubat dan sebagainya. Tulis atas pinggan, dilalukan air, minum air tu. Itu boleh, tak ada masalah. Wali rasulihi, baik apa makna nasihat kepada Rasul? Li rasulihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima'na al-imani bihi wa tasdiqihi fi jami'i ma ja'a bihi. Itu dengan makna beriman kepada Rasul, yakni Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waltizami ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, iaitu berterusan iltizam dengan ketaatan pada arahan dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'i sunnatihi, dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqalluqi bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addubi bi adabihi, dan beradab dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbati ali baitihi wa ashabihi, dan mencintai ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak cukup hanya sekadar mengaku ikut sunnah Rasulullah, tapi dengan keluarga Rasulullah dibenci. Tak boleh. Main-main dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenci dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dikatakan bahawa dia nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang hanya dakwi sahaja. Tamam? Itu Nabi sebut dalam hadis apa dia? Alimu auladakum ala thalathi qisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Jadi belajar tentang Nabi, tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha untuk hidupkan sunnah baginda Nabi walau sekecil perkara sekalipun. Karena tidak ada sunnah Nabi yang kecil pada pandangan kita saja. Nampak macam kecil. Pada itu semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia berkait dengan Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa li a'immatil muslimina, dan juga kepada a'immah muslimin, ay wulati umurihim bima'na muawanatihim 'alal haqq. Apa makna menasihati a'immatil muslimin? Yaitu para pemerintah di kalangan muslimin, dengan makna membantu mereka ala al-haq, membantu mereka dengan kebenaran, bimakna muawanatihim alal haqqi wa amrihim bihi. Dan kalau kata mereka mengarahkan dengan hak, wa i'lamihim bima ghafalu anhu, dan memaklumkan atau menasihati mereka dengan apa yang mereka lalai, wa du'a'i bis salahi lahum, dan mendoakan dengan kebaikan kepada mereka, wa ada'iz zakat. Karena baiknya pemerintah, maka baiklah rakyat, insya-Allah. Karena mereka akan melakukan kebaikan. Kalau buruknya mereka, maka rosaklah rakyat dan akan berlaku kekacauan dalam negara. Wa ada'iz zakati ilaihim, menunaikan zakat kepada mereka, iaitu menyerahkan zakat kepada mereka untuk mereka agihkan kepada yang berhak. Wa imtithali amrihim lakin fi ghairi ma'siyatillah, iaitu mengikuti arahan mereka tetapi pada bukan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna li a'immatil muslimin. Tamam. Faqad ruwiya, diriwayatkan, anna Abdullah bin Huzaifah as-Sahmi, Sayyidina Abdullah bin Huzaifah, anna Abdullah ibn Huzaifah as-Sahmi ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin wa ja'alahu amiran 'alaiha. Sayyidina Abdullah bin Huzaifah pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sariyah. Sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadikan beliau amir, ketua dalam peperangan tersebut. Wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u,
Nabi mengarahkan para sahabat untuk mentaati beliau, yakni Abdullah bin Huzafah, dan mendengar arahan beliau. Fa'aghdabuhu fi syai'in. Satu hari dia marah kepada para sahabat yang dalam peperangan tadi, dalam waktu perjalanan tu. Wa kana fihi mizah. Nah, tapi ada sedikit ni lah, mizah maksudnya macam, dia ni suka melawak juga. Dia marah. Nah, tapi ada melawak juga sikit. Bukan serius sangat pun. Fa'amarahum an yajma'u hataban wa yuqiduhu nara. Wa yuqiduhu nara. Yuqid. Nah, ini waqada yuqidu. Maksud dia yang mendirikan ataupun menyalakan api. Jadi apa ni, dia arahkan, dikumpulkan kayu api, kemudian dia menyalakan api. Falamma awqaduhu. Falamma awqaduha, awqada nara. Ha kembali pada nar. Amarahum biduquliha fa'abaw. Dia arahkan untuk mereka, para sahabat, masuk ke dalam api, dan para sahabat tidak mau pada ketika itu. Faqala lahum alam ya'murkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati. Bukankah Rasulullah arahkan kamu untuk mentaatiku? Wa qala man ata'a amiri faqad ata'ani. Dan Nabi sebut siapa yang mentaati amirnya, yakni ketua yang dilantik oleh Nabi, maka dia mentaati aku, kata Rasulullah. Faqalu ma amanna billahi wattaba'na ar-rasula illa linanjuwa minan nar. Tengok para sahabat, ni orang yang wa'yun. Kami ikut Nabi dan Allah dan Rasul untuk menyelamatkan diri kami daripada api. Kamu suruh kami terjun dalam api. Macam mana macam tu? Fasakana ghadabuhu wa tafi'at naru. Maka terus tenang dia punya diri dia, kemarahan dia terus jadi reda, dan padam api. Falamma balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaswaba qawlahum wa qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tamam. Jadi bila sampai cerita ni kepada Rasulullah, Nabi kata apa? Apa yang kamu ucapkan tadi betul. Jadi para sahabat mengucapkan kata apa? Ma amanna billahi wattaba'na ar-rasula illa linanjuwa minan nari. Kami tidaklah mengikuti Allah, beriman dengan Allah dan mengikuti Rasulullah, melainkan untuk menyelamatkan kami daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kamu benar. Istaswaba maksudnya apa dia? Antum 'ala as-shawab. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq. Maka yasihhu an yurada bi a'immatil muslimin. Ini esok insya-Allah kita akan sambung perbahasannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.